Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan. Apa khabar saudara Zamari LC? Anda orang pertama. Terima kasih menemani saya saban malam untuk melabun saudara. Begitu juga saya Syarani Salmah, saudara Zarikas di TikTok, saudara Colin, saudara Raja Shah Rizat, saudara Syafri Zuhdi. Begitu juga saudara bakal jenazah West Mangan, West. Saudara Azrul Jalil, Tok Suwira, Sabduddin Din. Waalaikumsalam, Mustafa Ilyas. Begitu juga Mak Jin. Apa khabar saudara? Hajah Comel. Syuib Mahmud, Puan Saliyah Mat, Yaumaun, Jejak Warisan, Joka Karim, Ibrahim Cik Muda di Instagram, saudara Zahiruddin Ismail, begitu juga dengan saudara Haris Sani, saudara Ismail Said, apa khabar? Saudara Ahmad Map, saudara Air Mata MKT dari Gombak saudara Shan Gopal, how are you Shan? Saudara Effendi alias my name is Nans, Nans ke Nas ke? Apa khabar Raja Kamal Raja Baizan? Doa saya agar teman-teman di Sungai Petani ku sehat ya. Saudara Atuk Wak, Puan Hamidah Kamat, terima kasih. Saudara Syukur Jamil, saudara Al-Jabar, Dian Shah dari Kampung Baru Kuala Lumpur, saudara Muhammad Asri dari Kuantan Pahang, Zek Zul, Zainuddin Jamil, saudara Wan Kenanga dari Kota Baru Kelantan, Cik Nin, apa khabar Cik Nin? Saudara Mak Rajab Badaruddin, Syarifah Hapipah, Muhammad Kamal Abu Samah, begitu juga Meranti, Kudin Junior, Sanep BP, Dan tak ada. Dan apa yang ada di TikTok tu? Saudara Mazulin, saudara Yazid, begitu juga Puan Syarifah Hapipah, saudara Mimah S Kitchen, Mick Moon, saudara Wahidah Gani. Salam dari Jepun. Puan Wahidah di Jepun ke? Puan Syarifah Hapipah. Tek Zu Lau, how are you? Saudara Puan Umi Kalsum, Tengku As, apa khabar? Saudara Senami Hashim, Talib apa? Saudara Fazil Yap, Wan M. Bakri, salam dan salam perjuangan katanya. Saudara Nordin Muhammad, saudara Jaka Linglung, apa khabar saudara? Daripada Taiping, daripada Penang, Jaka Linglung daripada Pulau Pinang saudara. Saudara Zul, saudara Yazid, Encik Maha, Haji Azhar Bermanak, apa khabar Tuan Haji? Moga sihat. Cik Ril Yunus, saudara Ismail Samad, Tailong, Zamzam Osman, saudara Syahar Abu Samah, begitu juga saudara Samsudin Latif, Amy Danish, Haris Sani, Bintang Kejora. Nama sedap lah dekat TikTok ni. Saudara Puan Nurzaini Sulaiman, Hamidah Rashid, Osman Abdullah, saudara Megat Zahrudin di Instagram, saudara Syakri Abe, Jasmine Muhammad, saudara Sanusi, saudara Empat Pelengkering, Puan Maznah Mahmud, saudara Hashim alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Poksu, Mak Zailan, Mak Zalim, Mak Zala, Mak Zailan, bukan Zalim, tak maaf saudara. Saudara Muhammad Sanif, Yusuf Ibrahim, saudara Arwin, AR, saudara Adam Jebut, Adam Jebat, minta maaf saudara, kadang-kadang tulisan tu kecil tak berapa nak nampak saudara. Begitu juga dengan Tuan B, saudara Azwani, ini Jamaluddin Mat Bujang, saudara Datuk Eli Chi Maria, saudara Abu Nem, Thomas Tan, how are you Thomas? Izwan, Abu Nem, selamat tahun baru. Rain Narmi, salam dari Kota Tinggi katanya, saudara Remy Narma. Lan Besong, Saadia Hamid, Bahari Ismail, saudara Abdul Rahman, Abdullah Majid, Muhammad Hashim, Maria, saudara Abdul Rashid, Syukrina, saudara Mustafa, saudara Rosli Misyah, Jamaluddin Ismail dan teman-teman yang tak sempat saya tantuni, mohon maaf saudara. Jangan lupa saudara, like, share, subscribe. Sama ada di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Berilah sedikit semangat kepada saya, berilah kegembiraan pada saya melihat tanda-tanda anda like, share dan subscribe. Sebab dia akan muncul di hadapan saya ini, sama ada anda suka ataupun tidak. Tapi jangan benci ya. Jangan ada benci antara kita. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi penerangan, pencerahan apa yang ada pada hari ini. Hari ini saudara, hari Sabtu tanggal 31 Disember. Tinggal lagi sekitar dalam 2 jam
2 jam lagi, insyaAllah 2 jam setengah nanti kita akan menyambut tahun baru. Malam tahun baru, saya mengucapkan selamat menghadapi tahun-tahun yang belum tahu lagi. Moga saya kita bahagia dan lebih tak tahulah mungkin mencabar gamaknya saudara. Bagaimanapun, saya harus memberi pencerahan apa yang dikirimkan kepada saya oleh sahabat kita, Saudara Jamil Idris dan Saudara Rio. Selamat tahun baru, Saudara Jamil Idris, Saudara Rio. Dari laporannya, semalam jangkitan COVID-19 ada sedikit turun. Daripada 679 kepada 583. Menjadikan jumlah kumulatif sudah pun menjangkau 5,26,164 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sejak 1018 hari. Saudara. Bagaimanapun, kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan kerana mampu merawat sejumlah 4,976,990 warga kita yang dijengah oleh virus corona tapi mereka kembali sihat seperti biasa. 4,976,990. Jumlahnya banyak, saudara. Cuma yang tak sedapnya semalam ada satu kematian yang dilaporkan. Baik, saudara, saya juga melihat bahawa terdapat peningkatan di 5 buah negeri dan susut di 10 buah negeri. Sementara itu di Perak, saudara, Perak kekal 34 jangkitan. Selangor masih lagi 183 jumlah jangkitan, iaitu mengatasi jumlah 100. Lain-lain negeri, alhamdulillah, masih di bawah jangkitan 100. Berusahalah kita, saudara. Sekejap lagi saya akan terangkan ada juga berita-berita berhubung dengan COVID-19 ni, saudara. Tapi bagaimanapun, jangan lupa awal tahun baru, azam baru, usahalah untuk berniaga. Saudara, saya minta izin dalam tempoh 3-4 minit untuk mewawarkan produk teman-teman kita yang berniaga. Kalau anda mempunyai produk untuk saya wawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar, dia berniaga setangi Al-Baqur, iaitu seperti kemian, bila bakar rumah kita harum semerbak seperti berada di tanah suci Mekah, saudara. Samping itu ingat, saudara, rumah yang bersih, rumah yang harum semerbak adalah tempat kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan parfum, iaitu minyak wangi daripada tanah Arab, berasaskan kepada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Apa kata, awal tahun ini anda pesan dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap, saudara, untuk sambutan tahun baru lah, saudara. Harganya harga lama. Bagi teman-teman di sekitar Lembah Kelang, bolehlah berpesan atau memesan buah-buahan daripada Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan ceri, kiwi, anggur, harganya lebih murah daripada pasar dan buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Akhir sekali, saudara, jangan lupa, awal tahun baru, labunlah, khayallah ataupun asyiklah kita makan popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Mampu milik, mampu rasa dan memang enak, saudara. Sedap bila makan. Okey, saudara, terima kasih kerana mengizinkan saya untuk mewawarkan produk teman-teman kita yang berniaga. Ingat, saudara, berniaga itu adalah sumber rezeki yang terbaik, 9/10, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Kita harus sebenarnya sebagai insan di dunia ini sekarang pinjam-pinjaman, saudara. Jadi dengan mengingati mati sebenarnya akan menghidupkan jiwa kita untuk lebih maju. Kita bersatu dan lebih giat berusaha dalam menghadapi kematian. Mati, saudara, adalah proses perpindahan ke alam barzah dari dunia yang fana ini sebelum menuju alam mahsyar, kemudiannya insya-Allah menuju ke syurga. Amin, saudara. Orang yang ingat mati akan sibuk dan produktif dalam menyediakan bekalan. Di sana nanti, saudara, harta tidak berguna lagi. Lalu di dunia ini kita tukarkan, diumpamakanlah, saudara. Jangan pula salah fikir begitu, tidak. Diumpamakan, kita tukarkan mata wang dunia ini dengan mata wang di akhirat. Kita gunakanlah harta untuk menjana pahala, kebaikan serta kebajikan. Kerana daripada Ibnu Umar, bila bertanya seorang Ansar kepada baginda Rasulullah SAW, "Duhai Rasulullah,
siapakah orang yang paling cerdik dan paling teguh? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, mereka yang banyak mengingati mati dan bersedia untuknya. Mereka itulah orang yang cerdik. Ini hadis daripada Baghyatul Haris, jilid yang pertama. Jadi kita harus ingat saudara, bila berdepan dengan isu kematian, kita akan dapat melihat manusia umumnya boleh dikategorikan kepada 3, iaitu golongan orang yang lupa mati, orang yang takut pada kematian, dan orang yang sentiasa ingat pada kematian. Orang yang lupa pada kematian merupakan orang yang begitu benci dengan kematian dan mereka akan cuba melupakannya agar dia dapat terus bergembira dengan kehidupan di dunia. Mati baginya seolah-olah tidak perlu difikirkan sangat. Soal dosa dan pahala dianggap remeh dan amat mengganggu usahanya untuk meraih kenikmatan dan kesenangan duniawi. Jadi saudara, kalau asyik ingat mati saja, mereka merasakan macam mana kita nak maju dan bagaimana nak berjaya. Begitulah antara dakwaan yang biasa kita dengar daripada orang yang lidah mereka lupa pada kematian. Saudara, ingatlah saudara, sentiasa mencari bekalan di akhirat nanti. Baik saudara, terima kasih kepada teman kita yang menghantar kiriman pada saya. Dan ini pula adalah segmen mutiara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam. Katanya, saat bersendirian, kendalikanlah fikiranmu. Dan ketika bersama orang lain, kendalikanlah lidahmu. Bila berada dalam masalah, kendalikan perasaanmu. Dan saat mencapai kejayaan atau sukses, kendalikanlah egomu. Baik tu saudara. Bila bersendirian tu, kita kendalikan fikiran kita, jaga fikiran kita dengan baik, sentiasa mengingati Allah SWT. Dan ketika kita bersama dengan orang lain, kita berusaha untuk mengendalikan lidah kita supaya tidak bercakap yang bukan-bukan. Kerana diam itulah separuh daripada iman saudara. Dan bila kita berada dalam masalah, maka kita kendalikanlah perasaan kita. Dan saat mencapai kejayaan atau sukses dalam kehidupan, maka kita harus mengendalikan ego kita supaya kita tidak lihat bongkak, sombong dan sebagainya. Saudara, terima kasih Tan Sri Osu. Satu kiriman yang cukup berarti bagi saya. Bagaimana mutiara katanya bagi saya mengingatkan kita semua. Terima kasih Saudara Marhakim, Saudara Happy Chat, Saudara Nur Zaman, Saudara Zamzi Mizi, Saudara Manish, Saudara Abibah binti Jonet, Ninsha Hassan, Muhammad Rodi dan teman-teman yang lain. Kita harus saling ingat mengingati saudara. Ingat, kita lain tak ada. Berpesan-pesanlah kamu kepada kebaikan. Dan berusahalah kamu untuk menghindari segala kemaksiatan. Jadi saudara, jaga lidah kita, jaga diri kita. Ingatlah bahawa kita sentiasa berada di landasan yang diperhatikan oleh para malaikat. Setiap keburukan yang kita lakukan pasti akan dicatat walaupun kita merasakan ada kelalaian. Tidak, malaikat tidak pernah lalai walaupun sesaat saudara. Baik saudara, saya harus memberi peringatan pada pimpinan negara. Setiap malam saya mesti memberi peringatan ini supaya negara tidak membelanjakan wang negara tanpa had. Pimpinan negara tidak sepatutnya membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana jika itu berlaku, maka negara boleh jadi muflis. Saudara. Ya, saudara, itu peringatan saya. Dan hari ini, saudara, adalah hari yang ke-27. Kerajaan Perpaduan yang berjanji dan mengusahakan untuk menangani derita rakyat. Ya, kita buat countdown. Macam mana apa ni tahun baru ni, orang buat countdown 1 jam, 2 jam. Saya akan melakukan countdown. Hari ini hari yang ke-27. Wujudnya atau hadirnya kerajaan perpaduan yang berusaha dan berjanji untuk menangani derita rakyat. Bicara kita malam ini, saudara, tajuknya mudah. Menuai laba di halaman politik. Apa yang saya maksudkan laba, keuntungan di halaman politik? Sabar dulu, saudara. Jadi kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Selamat tahun baru Pak Nazil. Teruskanlah berkarya. Kata Pak Nazil, Bang Ajmal menangkap kekupu di pucuk palas setinggi kepala. Buatlah amal setakat termampu, dengan ikhlas diberi pahala. Jadi kalau kita buat amal ibadat ni secara dengan apa yang termampu pada kita. Bukan semestinya kita mesti sempurna segala-galanya. Berusahalah untuk menuju ke arah kesempurnaan. Tapi saya tengok dalam culipan, gambar ataupun video,
Ada orang cacat yang satu kaki saja, mereka masih lagi tega, teguh imannya untuk melakukan solat dan sebagainya. Jadi kita harus insaf, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, berbaju Melayu berkain songket, segaknya jejaka, pergi meminang. Asyik merayu, suruh berpiket, fikir mereka saja nak menang. Ini beliau mengingatkan pimpinan-pimpinan, orang-orang tertentu yang masih lagi tidak mahu menerima hakikat bahawa telah wujud pun kerajaan perpaduan ini yang mau menangani derita rakyat, saudara. Cuma saya gelak sikit bila saya tengok ni pembayang daripada Pak Nazir ni, dia kata bila berbaju Melayu berkain songket, segaknya jaka pergi meminang. Pak Nazir, ada hati ke? Tak maaf Pak Nazir, awal tahun baru ni kita saling bergurau. Bergurau senda, kata P. Ramlee. Baik, saudara. Dalam keadaan begini, saya perlu memberi peringatan. Ketawa-ketawa juga, bergurau-bergurau juga. Saya perlu memberi peringatan. Sebab saya lihat bertambah banyak lagi teman-teman yang melakukan suntingan. Live saya ini dah dimasukkan dalam pelbagai channel. Sama ada dalam YouTube pun ada, dalam TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada. Anda yang melakukan suntingan ini perlu bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga kalau ada suntingan atau kiriman, saudara, gunalah bahasa yang baik. Jangan pula melanggar apa-apa ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya tak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau semua itu, saudara. Ingat, ini adalah sekadar pencerahan politik dan juga sekadar memberi informasi apa yang berlaku di sekeliling kita. Lebih itu tak ada, saudara. Kalau saya memberi pandangan, itu mestilah kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau nak menghantar kiriman, gunakanlah bahasa-bahasa yang molek. Sebab ingat, saudara, bahasa harmonis, bahasa bangsa kita adalah warga bangsa yang cinta damai. Itu, saudara. Baik. Saya agak terkesan atas kemurnian jiwa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saudara, bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Ahmad Shah bersama dengan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang menzahirkan ucapan Selamat Tahun Baru tahun 2023 dan mendoakan perpaduan serta keharmonian negara terus berkekalan. Murninya jiwa tuanku menyantuni rakyatnya, saudara. Kerana menerusi laman Facebook di Istana Negara, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan kesejahteraan seluruh rakyat dan negara. Jadi, titah Baginda, semoga seluruh rakyat dan negara dilimpahi keberkatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Daulat tuanku, kita sebagai rakyat sentiasa menjunjung setiap apa yang dititahkan oleh tuanku dan kita terus setia. Ingat, saudara, kita setia berada di bawah payung Duli Baginda tuanku dan Raja-Raja Melayu. Saudara, sambutan ambang tahun baru sepatutnya diadakan di Istana Merdeka malam ini. Tapi bagaimanapun sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, kerana kita baru saja mengalami musibah banjir yang besar, maka perayaan atau sambutan tersebut dibatalkan, saudara. Jadi berikutan keadaan beberapa negeri lain musibah banjir, kesusahan rakyat dialami. Jadi perayaan sambutan tahun baru ini digantikan dengan program munajat ambang tahun baru 2023 bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri di Masjid Putrajaya petang tadi, saudara. Saudara? Baik. Itu kedudukannya. Selamat tahun baru semua. Dan saya cuma tak senang bila melihat Jerman telah pun melakukan lockdown. Negara Australia juga ada lockdown. Saudara boleh lihat dalam pelbagai Facebook. Amerika sekarang ni katanya bertambah teruk lagi. Dubai juga telah pun menutup pintu untuk warga India mulai 1 Disember dulu. Kanada mengarangkan penerbangan masuk dan keluar negaranya. Arab Saudi melakukan sekatan penerbangan masuk dan keluar. Begitu juga negara Tanzania menutup pintu negara sepenuhnya. Brazil, khabarnya hari ini memasuki babak yang agak mengerikan kerana terdapat banyak kematian kesan daripada COVID-19 yang ketiga, gelombang ketiga. Sepanyol pula mengumumkan bahawa darurat bakal dilanjutkan.
Sementara England mengumumkan lockdown selama 1 bulan, Perancis lockdown selama 2 minggu, Jerman lockdown selama 4 minggu, Itali mengikuti rapat hari ini, saudara. Jadi kesemua rantau telah pun mengesahkan bahawa gelombang ketiga COVID-19 adalah lebih bahaya dan boleh mematikan daripada gelombang pertama dan kedua. Oleh itu, saya harap agar pimpinan negara kita harus berjaga-jaga dan mengambil semua langkah. Saudara, ya, kita tak boleh menilai, saudara, gelombang kedua setakat dengan sekatan itu dan ini, kerana itu semua tidak berlaku, saudara, sekarang ni. Ini gelombang ketiga. Ini disebabkan sejarah telah pun mencatatkan bahawa bagaimana penyakit gelombang ketiga seperti yang pernah melanda dunia, itu gelombang selsema Spanyol, Spanish flu, yang terjadi pada 1917 hingga 1919. Itu 2 tahun. Gelombang ketiga adalah lebih berbahaya daripada gelombang pertama dan kedua, kerana berjuta-juta orang telah pun disahkan mati. Oleh itu, saudara, kita harus lindungi diri anda dan keluarga serta rakan. Saya menyarankan agar kita jangan lupa untuk mengambil langkah-langkah keselamatan. Memakai topeng, mengekalkan penjarakan sosial, kerap mencuci tangan dan sebagainya. Kerana, saudara, sejarah tidak akan menipu kita. Oleh itu, kita renungkanlah, saudara. Dan saya tengok media sosial FMT melaporkan hari ini setelah penutupan sempadan selama hampir 3 tahun dan mengenakan sekatan yang ketat dan pengujian yang berterusan, negara China dengan tiba-tiba mengubah pendiriannya kepada hidup dengan virus pada 7 Disember dan satu gelombang jangkitan mula merebak di negara itu. Jadi negara China pada mula dia sekat, sekarang ni dia kata rakyatnya bolehlah hidup sekali dengan gelombang ke virus apa semua. Tapi akhirnya terdapat jangkitan itu telah merebak. Varian COVID-19 terbaru itu subvarian Omicron yang dinamakan BF7 dipercayai memacu lonjakan jangkitannya di negara China. Jadi berita mengenai subvarian ini mendorong banyak negara termasuk Malaysia untuk memeriksa suhu badan setiap pelancong yang memasuki negara kita. Ya, saudara, jadi keadaan sekarang ini menurut apa yang kita baca, menurut COVID Spectrum, laman web khusus untuk membantu saintis menyiasat dan mengenal pasti varian COVID-19 ini, BF7 turut dikesan di negara kita pada Ogos dulu. Dan itu di Selangor, Pahang dan Melaka. Gejalanya seperti serupa dengan gejala varian lain. Hidung berair, batuk dan ada cirit-birit. Jadi laporan dari China menunjukkan subvarian itu mempunyai kadar penularan yang sangat tinggi, saudara. Bagaimanapun, pakar virologi Universiti Sains Malaysia, Dr. Kumita Trevadas, ya, saudara, dia berkata RO tinggi BF7 di China mungkin disebabkan oleh tahap imuniti yang lebih rendah di negara itu. Jadi bagaimanapun, menurut Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha Mustafa, beliau telah mengumumkan semua pelancong yang tiba di Malaysia perlu wajib menjalani pemeriksaan suhu badan untuk mengesan demam. Semua orang yang punya sejarah perjalanan ke China dalam tempoh 14 hari selepas ketibaan mereka, maka dikendaki menjalani ujian pantas, iaitu antigen, RT-KG, dan sampel itu akan dihantar untuk kajian genom jika dapati positif COVID-19. Saudara, terima kasih Dr. Zaliha Mustafa yang mengambil langkah-langkah segera, saudara. Ini bukan apa, saudara, kerana COVID-19 ni semakin meningkat rupanya di China. Sebab itulah banyak negara mula melakukan sekatan kepada warganya. Saudara, dalam keadaan begitu, kita mengharapkan agar pimpinan negara perlu mengambil tindakan yang serius, menutup pintu negara kita, macam saya katakan semalam, daripada dibuka kepada pelancong-pelancong. Tunggu dulu. Memang kita perlu pelancongan, kita perlu jadikan sumber ekonomi. Tapi untuk saat ini, saya haraplah agar pimpinan negara serius menjalani apa yang kita panggil sebagai tindakan untuk mengawal penyebaran virus corona ini, saudara. Baik, itu laporan COVID, saudara. Dan saya dipahamkan kesan banjir apa semua pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan mangsa banjir di Terengganu telah ditutup sepenuhnya. Artinya Terengganu tidak ada lagi banjir, saudara. Demikian menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, daerah Besut, itu Saudara Roslan Ros Wahid.
Dia katanya PPS terakhir yang ditutup ialah di Masjid Kampung La yang melibatkan 22 mangsa daripada 5 keluarga. Ingat saudara? Kampung La itulah yang saya katakan semalam, rumah mereka hanyut, hilang. Dan sementara itu selaku timbalan pengurusi Kuasa Bencana Terengganu, Saudara Hanafi Ahmad, dia berkata 12 keluarga mangsa banjir yang hilang tempat tinggal akan diberikan penempatan sementara atau rumah sewa yang ditanggung oleh kerajaan negeri. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan itu begitu legalah sikit derita rakyat, saudara. Kemudian saya melihat, saudara, di Sandakan, di Sabah, seramai 655 mangsa. Di Sandakan masih ada lagi, saudara, banjir ni. Seramai 655 mangsa daripada 114 keluarga di mana rumah mereka roboh akibat fenomena air pasang besar di Kampung Forest telah pun dipindahkan ke pusat transit. Mulai hari ini, selepas berselindung di pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Sungai Anip. Jadi, sebagai pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, Sandakan, Saudara Abdullah Sabarudin berkata, daripada jumlah itu, 67 keluarga adalah warga negara dan dipindahkan ke program Perumahan Rakyat PPR di Batu Putih. Bagi mangsa bukan negara pula, dipindahkan ke Dewan PPR Taman Harmoni. Jadi, mesyuarat JPBD Sandakan memutuskan bahawa PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2 ditutup hari ini, memandangkan sesi persekolahan akan bermula pada awal Januari. Jadi mangsa-mangsa akan ditempatkan di 2 lokasi PPR secara transit bermula hari ini hingga selewat-lewatnya pada 31 Januari nanti, saudara. Itu gambarannya sebab fenomena air pasang yang melanda sejak 24 Disember lalu mengakibatkan 110 rumah bertiang yang dibuat di atas air di Kampung Forest roboh. Alhamdulillah bagaimanapun tiada kecederaan ataupun kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Ini tindakan pantas pihak berwajib, syabas kita ucapkan. Cuma saya mendapat satu berita yang agak kurang menyenangkan apabila rupanya, saudara, dah 6 tahun sejumlah 28 keluarga mangsa banjir di Teluk Intan. Mereka dijanjikan untuk mendapat rumah baru. Kesan rumah mereka dah hilang. Jadi nampaknya kata saya dapati tiadalah keceriaan mereka menyambut tahun 2023. Kerana penduduk Batu Tujuh Cangkat Jong, mereka menzahirkan kecewaan dan adanya dah hilang sabar kerana perumahan baru yang selamat yang dijanjikan 6 tahun lalu belum menjadi kenyataan. Saban tahun mereka menunggu kerugian ribuan ringgit apabila menanggung kerugian ribuan ringgit apabila rumah digenangi air dan peralatan seperti perabot, dapur, gas, peti sejuk dan sebagainya rosak. Jadi menurut wakil penduduk Saudara Omar Alang, 56 tahun, beliau merayu kerajaan negeri, Datuk Syarani, tolonglah lihat apa yang berlaku, dan juga agensi pengurusan bencana negara ADMA untuk tidak mengabaikan mereka. Beliau mendakwa pada tahun 2017 NADMA mengisytiharkan kediaman mereka tidak selamat dan kerajaan negeri telah pun meluluskan peruntukan untuk perumahan baru dibina di atas tanah milik kerajaan negeri yang selamat daripada risiko banjir. Jadi, penduduk Lorong Mesra, Cangkat Jong selama 28 keluarga setuju dengan projek penempatan yang telah pun diwartakan pada tahun 2017 tapi sehingga saat ini belum menjadi realiti. Datuk Syarani, ingatlah, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang mahu merawat derita rakyat. Saudara, kerana tinjauan FMT mendapati tapak projek itu di Kampung Air Hitam terbengkalai. Dan kita masih menantikan maklum balas daripada kerajaan negeri. Moga saya haraplah, saudara, kalau kita dah berjanji, tunaikanlah janji. Ya, itu paling penting. Sebelum saya terlupa, rupanya semalam, saudara, ini legakan sedikit fikiran. Memang marahlah saya bila tengok kawan-kawan kita, saudara kita di Cangkat Jong, yang seolah mereka terpedaya, menanti dan menanti. Tapi bagaimanapun kita harap kerajaan negeri Perak di bawah pimpinan Datuk Syarani dapat melaksanakan ataupun melunaskan janji-janji untuk rakyat. Ingat, rakyat adalah segala-galanya, saudara. Dan saya lupa nak mengingatkan semalam, terlajak sebab marah agaknya semalam. Sebenarnya semalam, saudara, adalah
Hari Suami Sedunia. Saya suami. Saudara, ingatlah saudara, laki-laki itu adalah ciptaan Allah yang paling kuat. Kerana dia membina masa hadapan sebuah keluarga. Walaupun terpaksa berhutang dan dia akan membayar hutang itu, dia akan bersusah payah. Tapi masalahnya kadang-kadang saudara, suami ini begitulah berusaha untuk membahagiakan keluarga. Tapi dia sering dimarahi. Dalam culipan teman hantar pada saya, dia kata, bayangkanlah katanya suami ni, orang lelaki. Semasa kecil, dia dimarah oleh orang tuanya. Semasa di sekolah, maka dia dimarahi oleh gurunya kalau nakal. Semasa bekerja, kalau ponting sikit, dimarahi oleh majikannya. Dan bila dah berkahwin, seringkali dimarahi oleh isterinya. Sama ada bila dah tua nanti, dia pula dimarahi oleh cucunya kerana membebel. Dalam alam barzakh pun nanti, para malaikat akan marahinya kerana kadang-kadang mereka tidak menunaikan tanggungjawab. Jadi saudara, sebab itu kita haraplah para isteri santunilah suami. Kebahagiaan suami adalah untuk membahagiakan keluarganya. Para suami, dia tak ada duit macam mana pun, dia akan berusaha untuk mencari dana untuk membiayai kehidupan keluarganya. Saudara, anak-anak, ingat, ayah anda adalah orang yang banyak diam, tak pernah mengeluh. Tapi setiap kali anda minta wang, mereka akan berusaha sedaya mungkin. Sayangilah bapa anda. Para isteri, sayangilah para suami anda. Pada teman-teman yang masih lagi punya isteri, saya mengucapkan selamat Hari Suami Sedunia. Saya, kerana hari ini, sebagaimana yang saya katakan, adalah merupakan hari yang ke-27. Kerajaan Perpaduan berhasrat untuk menangani derita rakyat. Tetapi, apa yang saya dapat, peningkatan kos operasi membabitkan pelbagai aspek, termasuk kenaikan kos alat ganti, merupakan antara faktor besar kemungkinan kadar tambang bas untuk anak-anak sekolah terpaksa dinaikkan. Demikian menurut Gabungan Persatuan Bas Sekolah Malaysia. Ya, saudara, memetik daripada laporan Malaysia Kini, Presiden GPBSM, Saudara Muhammad Rafiq Muhammad Yusof, beliau berkata faktor lain yang menyumbang kepada peningkatan tambang termasuklah kurangnya permintaan daripada ibu bapa dan gaji pemandu bas. Bagaimanapun, beliau berkata perkara itu tak sama mengikut lokasi. Kalau ada satu taman perumahan, ada 5 orang saja, jadi nak berpuasi macam mana? Kalau dia punya tambang itu, dia letakkan dalam kadar antara RM70 ke RM150 sebulan. Jadi katanya dalam keadaan-keadaan begitulah kos kenaikan. Jadi para ibu bapa bersedialah. Dan saya harap agar Kementerian Pengangkutan dapat mengkaji apakah bentuk bantuan yang boleh diberi kepada pengusaha-pengusaha bas sekolah supaya persoalan masalah yang mereka hadapi ini tidak menekan kepada keluarga ataupun ibu bapa. Ya, kita mengharapkan, saudara, dalam menghadapi suasana yang mungkin COVID lagi, saudara, kita pun tak tahu. Dunia sekarang ni sebagai ambang tahun baru ni, bila dengar saja COVID sudah mula merebak di seluruh dunia, seria juga kita. Apakah tahun 2023 ini sekali lagi kita berdepan dengan masalah ini? Samping itu, pengusaha bas ataupun operator bas sekolah juga bakal menghadapi masalah kerana kos yang meningkat. Jadi akan dipulangkan kepada kedua ibu bapa, keluarga. So, pimpinan negara yang berjanji untuk menangani beban derita rakyat harus mencari jalan keluar agar keluarga tidak terus tertekan dengan permasalahan ini. Bagaimanapun, setiap anak-anak yang ke sekolah tahun ini, awal Januari, besok ataupun lusa, ataupun mungkin bila buka sekolah, setiap anak-anak yang ke sekolah diberi sejumlah RM150 bantuan persekolahan mereka, saudara. Baik, saudara, bila kita bercakap tentang awal tahun baru 2023 dan sebagai peringatan untuk menutup tirai 2022 yang saya jangkakan sekitar dalam 2 jam lagi, saudara, kita perlu menoleh ke belakang sedikit. Ada beberapa insiden yang terjadi pada tahun 2022. Jangan kita lupa, saudara, kerana sejarah telah pun tercatat dalam satu penggal
Parlimen berlaku 3 perubahan Perdana Menteri. Saudara, sejarah juga berulang apabila Parlimen Malaysia tergantung tahun 2022 kerana tiada mana-mana parti mendapat majoriti mudah selepas pilihan raya umum diadakan. Kemudian, saudara jangan lupa, tahun 2022 barah rasuah semakin merebak sehingga melanda ke peringkat kabarnya pada menyantuni ada cerita tentang Gubernur Bank Negara. Begitu juga hakim yang membuat keputusan. Kabarnya tahun 2022 itu masih ada terjadi dan berita tersebut melebar. Itu pada tahun 2022 dan kita berharap agar tahun 2023 persoalan ini dapat diselesaikan. Saudara, kemuncak pada pertembungan antara PAS dengan UMNO juga berlaku pada tahun 2022 apabila PAS akhirnya menggunakan parti seprehan dan juga wolot-wolot daripada UMNO yang meninggalkan UMNO dan berhasrat untuk membunuh UMNO ini, maka pimpinan PAS lebih senang menyantuni mereka untuk bersama-sama menghadapi UMNO dalam pilihan raya 2022. Itu yang telah kita tinggalkan, saudara. Sejarah tercetus, saudara. Apabila selama 65 tahun kita merdeka, politik UMNO yang mendominasikan latar belakang politik tanah air, akhirnya, ini yang baik sikit, terpaksa jadi kingmaker pula. Ni, kita kalah, tetapi kita jadi penentu untuk mewujudkan atau menubuhkan kerajaan. Jadi sekarang, saudara, sejarah mengulanginya apabila parti tajaan bekas Presiden UMNO, iaitu Dato' On dan Dato' Dr. Mahathir, telah kalah teruk dalam pilihan raya umum. Itu yang berlaku tahun 2022. Dato' On dulu, dia tubuh Parti Negara, dia kalah. Saudara, tapi Dato' On cuma menang satu kursi saja Terengganu. Cuma apa yang dilakukan Dr. Mahathir, parti pimpinannya, ruyup semua, hilang wan pertaruhan. Itu berlaku pada tahun 2022 untuk kita kenang sebagai catatan sejarah. Yang lain, saudara, kita tinggalkanlah tahun 2022 ini, kita membina satu harapan yang baik. Saudara, cuma sebelum kita meninggalkan sekitar tahun 2022 ini, warga netizen juga terkejut. Saya pun juga terkejut, terperanjat. Rupa-rupanya timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Perak, dia masih lagi belum lancar untuk berbicara dalam bahasa Malaysia. Jadi saya tak tahulah bagaimana pemilihan terhadap Yang Berhormat YB Jenny Chow Zen. Beliau merupakan adun Canning di Ipoh. Kerana dalam waktu dia melafazkan sumpah pegang jawatan, dia dilihat tidak fasih berbahasa kebangsaan. Sedangkan bahasa itu, bahasa Melayu itu adalah bahasa resmi negara. Jadi kita harap agar Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak dapat menyantuni persoalan ini. Carilah orang untuk memberi kursus kepada Yang Berhormat Jenny Chow Zen ni untuk belajar bahasa kita dan untuk melengkapkan bicaranya. Sebab bila dia bicara nanti di Dewan Negeri nanti berbahasa Melayu. Itu keadaannya, saudara. Sebab saya tengoklah, saudara, rata-rata komen media sosial, sama ada di TikTok dan mana-mananya yang waktu upacara angkat sumpah itu dimuat naik, di mana mereka mengecam suasana itu berlaku. Mereka mengecam kerana ketidakfasihan timbalan speaker itu bertutur dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, macam mana nak jadi timbalan speaker nanti apabila Dewan bersidang. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara, kita terus masuk dalam segmen politik. Memang ini pencerahan politik. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Dan tajuk saya nyatakan tadi itu menjana laba di halaman politik. Laba itu keberuntungan, saudara. Halaman politik negara kita ini, bagi setengah orang, mereka merasakan itu adalah keberuntungan untuk mencari kekayaan, untuk mengejar pangkat dan juga mencari wang segera. Kerana sekarang ni, saudara, saya mendapati telah wujud ada beberapa camp dalam UMNO. Ini perlu ditangani dan saya harap calon-calon yang benar, kita dengar kata jadi tak bertanding, ada kata yang bertanding dan sebagainya. Kerana camp Datuk Seri Ismail Sabri yang ramai telah terpesona dengan dendangan keluarga Malaysia, hari ini telah dijadikan salah satu lagi bentuk propaganda untuk menyedapkan hati walaupun rakyat tahu beliau sukar untuk menangi jawatan Presiden. Jadi sekarang ini, saudara, ada pihak yang telah pun membuat cai
Dia buat cai ni lain tak ada. Hanya semata-mata untuk mencari keberuntungan. Saudara, dan dalam keadaan sekarang ini kabarnya, kerana dengan kelemahan peluang ataupun kurangnya, pudarnya peluang Datuk Ismail Sabri untuk memenangi pertandingan tersebut, maka nilai sokongan itu dinilai dengan agak tinggi. Dengan macam-macam lah saudara, gambarannya bahawa beliau begitu, beliau begini, tetapi untuk mendapat ataupun berusaha untuk mendapat sokongan warga UMNO, maka bayarannya agak tinggi. Ini yang saya katakan satu benda yang tidak baik. Ya, saudara, benda yang cukup negatif pada UMNO. Saya mengharapkan agar teman-teman di peringkat akar umbi, jika anda didatangi oleh para pencacai politik ini, tolaklah mereka jauh-jauh. Ini keadaan saya. Ya, sekarang ni kerana mereka menjaja lagi sebab kononnya dengan kemenangan 30%, 30 kursi UMNO Barisan Nasional ini sewajarnya lah diganti. Mereka membina naratif. Di samping memburukkan Presiden UMNO, mereka menjaja mimpi dan mereka kabarnya ditaja oleh orang tertentu. Sebab tu sekarang ini saya merasakan menjelang 13 hari lagi, pencacai-pencacai ini akan berada di rumah UMNO. Mereka bukan hanya ahli UMNO, mungkin juga mereka di luar UMNO, tapi mereka menjaja supaya diadu-adukan agar ada pertandingan. Sebagaimana yang saya katakan saudara, jong pecah, iu kenyang. Ini sebenarnya. Sebab hari ini saya mendapati bahawa geng broker ni, mereka dilihat seolah-olah bakal menguasai pemilihan UMNO. Saya dengar juga ada teman-teman yang melalui Facebook mengatakan bahawa ini pemilihan parti ini kononnya nak diadakan segera kerana Datuk Seri Zahid khawatir dia akan dikalahkan. Saya kata apa pula perlu? Dalam perlembagaan kita sebagaimana dipersetujui oleh pendaftar pertubuhan, kita harus mengadakan pemilihan parti dalam lingkungan 6 bulan selepas pilihan raya umum. Jadi suka tak suka dalam tempoh tersebut. Sekarang ni dah sebulan dah. Tinggal 5 bulan lagi. Maka bukan soalnya bila Presiden kata nak adakan pemilihan itu untuk mempercepatkan. Tidak. Tidak ada cepat, tidak ada lewat. Dalam tempoh tersebut, saudara. Ini kena faham. Supaya kita tak mudah terperangkap oleh dakwah-dakwah mereka yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menghakis sokongan dan menghakis imej Presiden UMNO dan juga pimpinan UMNO, Tok Mat Hassan apa semua. Mereka menuduh macam-macam saudara. Dan mereka sekarang ni menyuruk di belakang. Ada yang mengatakan mereka mahu supaya Saudara Khairi Jamaluddin bertanding. Lagi tinggi dia punya bayaran. Para pengempen ini akan dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Kabarnya saya belum mendapat bukti nyata. Tetapi sebagaimana yang pernah Tok Mat mengatakan di peringkat bahagian beliau pun dah berjalan envelop putih ini. Saya berharap agar warga UMNO sucikanlah parti kita ini daripada kegiatan-kegiatan negatif ini. UMNO bukan tempat untuk mereka melaba ataupun menjana laba yang tinggi. UMNO adalah parti perjuangan. Tak sepatutnya warga UMNO diperbodohkan dengan umpanan RM500, RM1,000. Katanya untuk mencalonkan Datuk Ismail Sabri, nilainya mana-mana bahagian yang nak mencalonkan Datuk Ismail Sabri, nilainya adalah lebih kurang RM1,000. Tapi kalau nak mencalonkan Datuk Saudara Khairi Jamaluddin, nilainya RM1,500. Dan seandainya pencalonan untuk SUO Syamuddin, nilainya RM2,500. Inilah yang sedang dinyatakan dan berlega di rumah UMNO. Sejauh mana benarnya, saya belum dapat bukti. InsyaAllah kalau dapat bukti nanti, lumatlah saya kerjakan. Tetapi saya merasakan, seandainya tidak ada pertandingan kali ini, inilah yang akan menjadikan geng-geng broker-broker politik ini kecewa. Mereka berusaha. Musuh-musuh UMNO pasti kecewa. Seandainya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak bertandingkan. Mereka akan kecewa kerana tidak dapat menjana laba. Jadi kita di peringkat akar umbi kena sedar. Apakah kita nak mengizinkan pencacai-pencacai politik ini mengaut laba? Saya dipahamkan
jutaan wang ringgit akan dilaburkan. Lain tak ada. Kena ingat, saudara, matlamat mereka bukan hanya untuk UMNO. Matlamat mereka, andainya Presiden UMNO ini ditumbangkan, maka mereka juga akan menjangkit ke Putrajaya. Anjung kuasa di Putrajaya juga akan pasti akan dirombak oleh mereka untuk memastikan kerajaan perpaduan ini dalam keadaan goyah dan diruntuhkan sebagaimana berlaku pada langkah Sheraton. Ini sedang berjalan, saudara. Saya ingat 2 malam lepas, 3 malam lepas pun saya dah memberi peringatan. Semalam pun saya beri peringatan pada warga UMNO. Jangan kita izinkan suasana begini. Sebab tahun-tahun mendatang ini kita belum tahu lagi, saudara. Saya tengok, saya berdebar, saudara. Bila saya tengok ataupun saya lihat laporan-laporan dalam saat kita nak menghadapi tahun 2023 ini sudah pun terjelma wabak virus corona. Ini tentulah akan memberi kesanan yang teruk kepada negara kita soal produksi makanan. Sebagaimana saya katakan, kita bakal menghadapi krisis makanan, iaitu food security. Sebab kita bergantung daripada makanan yang kita import dari luar negara. Tapi kalau macam di India dah tutup pintu, negara ini tutup, negara itu tutup, masa mana kita nak dapat kita punya bekalan? Itu yang saya risaukan. Sebab itu kalau saudara ingat lagi, saya mengatakan kehadiran tahun 2023 bukanlah tahun yang begitu menyenangkan. Dan jika ini berlaku, ia turut menggugat struktur ekonomi dunia. Ekonomi dunia akan terkesan. Bila ekonomi dunia merudum, kita juga akan terkesan. Dan usaha untuk menangani derita rakyat juga turut akan terjejas. Ini kebimbangan saya. Sebab itu saya mengharapkan teman-teman yang masih lagi dalam politik, berusahalah kita untuk mewujudkan kestabilan. Puak-puak yang menaja supaya dia adakan pertandingan dan sebagainya, memang mereka tidak berhenti kerana mereka hanya mengharapkan laba daripada laman politik. Mereka tak ada buat kerja apa. Tidak berusaha apa-apa. Hanya menggunakan jawatan politik untuk dilacurkan demi untuk kepentingan dari mereka. Sebab itu saya bersetuju. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Adam Malik daripada MyTV Online. Dia menyatakan bahawa saat ini UMNO berada dalam danger zone. Iaitu dalam zon yang agak bahaya kerana diancaman oleh musuh dari luar dan dalam UMNO. Keadaan ini bertambah parah apabila musuh di luar UMNO bersekongkol dengan ahli dalaman UMNO. Ini sebab itu kalau tindakan Majlis Tinggi UMNO untuk menangani persoalan ini, maka kita berharapkan ia benar-benar dapat dilakukan secara tuntas. Saudara jangan lupa, saudara, dalam keadaan begini kita bukan mudah untuk mengendalikan bahtera UMNO yang terkesan daripada pilihan raya umum yang baru lalu. Bukan mudah, saudara. Sebab itu saya sekadar ingin memberi pandangan kepada Datuk Seri Presiden UMNO. Saudara, kadang-kadang bila saya beri pandangan ini, anda kata saya membelasah Presiden. Tidak, saya sekadar mengingatkan. Saya ingin memberi pandangan kepada Presiden UMNO. Saudara, sepatutnya Datuk Seri Presiden sekarang ni pejam-pejam kalah mata anda berapat-rapat. Pejam, duduk istiqarah lah sebaik mungkin. Jadi jangan fikir banyak-banyak. Jangan buang masa banyak-banyak. Segala sampah sarap yang ada dalam UMNO ini perlu dikikis. Perlu disingkirkan. Tak boleh dibiarkan. Saya melihat keadaan ini agak bahaya. Datuk Presiden, saya dah bercakap berapa ekar luasnya dia punya dada tu. Untuk berlapang dada. Kita sebagai orang biasa, kita melihat ancaman ini masih ada lagi. Ini meletakkan UMNO dalam keadaan berbahaya. Kalau kita biarkan berterusan. Jadi dalam keadaan yang kedua ni, saudara, kita tak boleh membiarkan pimpinan UMNO 24 jam asyik berpolitik. Sesuatu perlu dilakukan untuk menyantuni kehidupan rakyat. Hari ini sepatutnya pimpinan UMNO di peringkat bahagian-bahagian sudah pun mewujudkan plan A, plan B, plan C. Seandainya COVID-19 ini melanda sekali lagi. Seandainya kita terjebak dalam food security ataupun krisis makanan. Seandainya ekonomi masih belum dapat dilegakan. Ini perlu dipikirkan oleh ahli-ahli UMNO, khususnya pimpinan di peringkat akar umbi. Rakyat menanti.
Tak kisahlah sama ada mereka itu menyokong atau tidak. Inilah masanya pimpinan UMNO menabur jaksa bakti. Bukan untuk berpolitik 24 jam. Saudara Jazlan Jaafar, pengkhianat paling nyata. Memang kita jelas. Tapi nak buat macam mana? Dada presiden kita ni luas. Sebab itu berlapang sangat. Sepatutnya saudara Delmira Bates, saya bersetuju. Orang-orang yang dianggap sebagai, saya tak mau sebutlah perkataan itu saudara, tapi orang yang merosakkan imej UMNO ini perlu disingkirkan. Saya tahu ada berlaku di Perak, ada berlaku di Negeri Sembilan, apatah lagi di Johor. Begitu juga di Kelantan dan Terengganu. Juak-juak ini sedang melakukan usaha. Pertama sekali mereka melaga-lagakan pemimpin. Sebab itu saya dengar tak henti-hentilah. Ini beberapa orang warga netizen ini yang saya yakin dibayar oleh pihak tertentu. Lain tak ada, mengutuk presiden, menyindir, mengatakan itu dan ini. Sedangkan seharusnya kita mengukuhkan kita punya kesepakatan. Kalau adanya orang yang menulis begitu di laman web ini, saudara, saya kata lebih baik tak usah buka, tak usah baca. Nak kita bertelagah buat apa? Cari dosa kering. Saya kadang-kadang nak menjawab ada 3-4 macam mana saya tengok ini ahli parlimen Tasik Gelugur. Macam-macam dia kata. Tak percaya kau sudahlah. Walaupun kadang-kadang dia mengkritik parti pimpinan daripada Parti Keadilan, itu saya tak ambil kisah. Tapi bila dia mengkritik pimpinan UMNO, saya tengok tak ada pula kita nak jawab. Sepatutnya kena serah juga orang macam ni, saudara. Dan saya merasa hairan bagaimana pemimpin UMNO saya tengok ada culipan dan menyokong pula. Masalah sekarang ni, UMNO juga sedang menghadapi ujian apabila mereka yang telah pun disingkirkan. Orang macam Tun Ehsan, Tun Faizal, orang macam Anwar Musa, orang macam Tajuddin Rahman, orang macam Syahidan Kasim, orang macam Ismail Muttalib. Mereka dah bukan lagi ahli UMNO. Tak perlu kita santun. Kalaulah mereka menghantar kiriman, tutup je. Kita ada nombor telefon tertera dalam telefon kita. Kalau nampak ini mesej daripada Syahidan Kasim, tutup je. Tak payah lagi kita nak layan. Ini kita baca. Akhirnya kita juga terpengaruh. Kita harus menyantuni sama kita. Saudara, Saudara Muhammad Hamid, sejak PN, PBM ada yang membuatkan UMNO huru hara. Segelintir pimpinan UMNO ada yang menjadi tali barut kepada PBM. Betul, saya setuju. Tali barut ini sepatutnya disingkirkan. Tapi saya dikabarkan mesyuarat 6 Januari ini. Mana lebih kurang dalam 6 hari lagi, UMNO Majlis Tinggi akan mesyuarat. Saya dipahamkan. Saya mengharapkan itu mesyuarat bulanan. Saya mengharapkan agar sesuatu tindakan atau peringatan jelas yang harus dilakukan oleh Presiden UMNO dan Majlis Tinggi harus membuat keputusan. Mesti memuktamadkan, hentikan segala ancaman dalaman di kalangan warga UMNO. Kita tak boleh lagi mengizinkan perbalahan ini berterusan. Saudara, siapa tu dia? Di Melaka. Ini satu hal lagi, saudara. Saya tak tahu. Di Melaka, saya menerima kiriman. Dan kita dengar juga tular. Kenyataan, bagaimana isunya, katanya. Tapi bukti belum ada lagi, saudara. Saya cuba berhubung dengan Datuk Sulaiman. Tak dapat. Saya cuba menghantar mesej kepada sahabat saya, Datuk Rauf. Juga tidak ada balasan. Mungkin mereka bercuti. Ujung-ujung tahun ni. Kononnya, katanya, bahawa wang untuk bantuan pada PBT. Ini pengenali pejabat daerah. PBT kononnya dimasukkan dalam satu akaun yang dikuasai oleh pemimpin tertentu. Itu katanya. Saya tidak boleh mengesahkan itu berlaku, ya atau tidak. Tapi bagi saya, persoalan ini sepatutnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka kena segera menjawab. Dan orang yang dituduh ialah Saudara Datuk Rauf. Beliau juga harus tampil untuk memberi penjelasan, menjernihkan keadaan. Memang di Melaka tak banyak pun, ada 4-5 bahagian, 6 bahagian saja. Tapi di Melaka juga ada mereka yang menentang atau yang menuntut agar Presiden UMNO meletakkan jawatan dulu. Jangan lupa. Saya selalu mengatakan, kita jangan lupa. Kita boleh memaafkan, we can forgive, tapi jangan lupa, we cannot forget. Ada. Jadi apakah ini bunga-bunga perpecahan yang mahu diwujudkan?
untuk membayangkan bahawa kepimpinan Presiden tidak mampu untuk melakukan perubahan dan mendamaikan suasana. Isunya saya nampak masih lagi dilaga-lagakan antara Datuk Sulaiman dan Datuk Rauf, Exco Kanan Kerajaan Negeri Melaka. Bagi saya, kenapa kita sama-sama warga UMNO nak melaga-lagakan? Kalau tak betul, jumpa terus Ketua Menteri. Kalau rasa benda begini, tak perlulah ditularkan dalam media sosial. Itu keadaannya, saudara Hamidah Abdul Hamid. Kita tak perlu lagi adanya gunting dalam lipatan. Cukup-cukuplah UMNO bermasalah. Tempoh 4 tahun ini, saudara, adalah tempoh untuk warga UMNO menyantuni dan menjahit setiap luka-luka yang kita alami. Tiang Seri UMNO yang begitu teruk dimakan oleh anak-anak dan parasit ini perlu kita segera perbaiki, dan kalau ada anak siri ataupun anak parasit ini perlu kita singkirkan. Saya haraplah mesyuarat 6 hari bulan nanti ada ketetapan yang bakal dilakukan oleh Presiden yang mengemudi Bahtera UMNO. Saya dulu dah bercakap dalam menakodai pelayaran Bahtera UMNO ini, kalau ada juragan-juragan, kalau ada anak kapal yang mabuk laut, campak ke laut aja. Singkirkan terus. Tak perlu lagi, sebab mereka inilah juga yang akan membuat onar. Akhirnya parti UMNO dilihat buruk, dilihat jelek di mata rakyat. Saudara SB Napiah, pengkhianat dalam parti sendiri lagi bahaya. Ya, saya setuju. Kalau nak diambil kira, pecat saja. Saya amat bersetuju dengan pandangan SB Napiah. Yang kita musuh, kita tahu kalau musuh kita berdamai, tak ada masalah. Kita tahu dia musuh kita, tapi berdamai untuk salawat ala Nabi. Tapi yang kita risaukan, pengkhianat dalaman. Orang dalam parti ini, mereka, saya katakan, telunjuknya lurus, kelingkingnya berkait. Ia dibagaikan pepat di luar, rencung di dalam. Berselindung di sebalik wajah-wajah ayam, tapi sebenarnya mereka adalah musang. Dan mereka sekarang ini memang saya tahu, kerana melihat cara hala tuju kepimpinan negara di bawah Takbir Urus Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, peluang untuk menjana kekayaan sudah semakin kering. Hari ini saudara, banyak projek-projek tidak ada lagi runding terus. Bila tak ada runding terus, bagaimana mereka nak berjumpa dengan pemimpin-pemimpin tertentu? Dulu boleh. Dulu jumpa menteri, balik daripada jumpa menteri itu, dapat saja tanda tangan tu, terbayanglah puluhan ribu atau ratusan ribu. Pernah saya lihat ada kawan-kawan, saya tahu bukan saya tak tahu saudara. Malah mereka bertanya kenapa dia tak buat. Saya kata saya tidak mahu menjadi hamba kepada duit. Saya tak mahu menggadaikan maruah saya untuk melakukan tindakan begini. Minta projek jadi orang tengah. Orang lain kaya, kita dapat kecil sikit. Sampai bila nak jadi begitu? Kalau nak buat sendirilah. Ataupun kenapa kita nak putuskan rezeki orang lain? Sepatutnya tindakan ini tidak diizinkan lagi. Dan dengan kepimpinan hala tuju kepimpinan hari ini, sebagaimana kenyataan yang bermaksud Perdana Menteri dan menteri-menteri akan mengikutinya. Mereka akan mematuhi kehendaknya, tidak ada lagi projek-projek running terus. Dan untuk mendapatkan tanda tangan menteri bukan lagi sesuatu yang boleh berlaku macam mana dulu. Sebab tu dulu dah saya dapat jawatan menteri, berderitlah ceritanya, keluar dalam media sosial. Menteri itu menandatangani, dapat tanah. Menteri itu buat projek ini, dapat projek. Sekarang dah tak ada saya. Jadi bila mereka tidak mereka tidak memperolehi sumber yang mencari rezeki yang sehina ini, mereka mula mewujudkan suasana dikeruhkan dalam UMNO supaya mereka yang ingin untuk memegang jawatan dalam parti ini mengeluarkan wang. Saya dah bercakap dulu lagi, saya dah bagi tahu saudara satu benda yang tidak logik. Sebagai contoh saya katakan, saudara nakkan agar Tok Mak Hassan jadi timbalan presiden parti. Kerana keyakinan dia boleh membantu presiden, dia boleh membantu membawa UMNO lebih maju ke hadapan, dia boleh meneruskan perjuangan untuk rakyat. Kita sokong bolehlah, tapi takkanlah kita minta tenaga dia, kita minta buah fikiran dia, tapi waktu yang sama kita minta dia keluar duit. Hantu gaya mana nak buat benda begini? Sokong Datuk Seri Presiden, Datuk Zahid mesti jadi presiden parti. Sebab yakin. Dan waktu yang sama, minta duit daripada dia.
Pernah dulu waktu pertandingan antara Tengku Razali Hamzah, saya bagi tahu. Minta, kerana kita yakin ya, bahawa boleh Tengku Razali Hamzah boleh menjana ekonomi negara melalui pengalaman, pengetahuannya. Nak jadikan dia sebagai pemimpin utama negara. Dan waktu yang sama, minta duit daripada dia. Apa benda ni? Tak betul. Malu kita. Begitu juga sekarang ni, di peringkat bahagian. Kalau kita percaya pada seorang itu untuk memimpin bahagian-bahagian, mungkinlah si Polan bin si Polan itu kita yakin mempunyai kelayakan, mempunyai keberanian, mempunyai daya saing politik yang hebat. Dia perlu kita angkat sebagai pemimpin peringkat bahagian. Tapi bila kita nak angkat dia, kita pula menetapkan syarat. Kenalah, you kena keluar duit lah. Saya kata, hantu raya mana nak keluar duit? Inilah silap yang kita lakukan, kesilapan peringkat ahli akar umbi. Kita meminta supaya ada wamimah, ada bayaran yang perlu dibayar oleh pemimpin. Jadi bila kita minta pemimpin itu membayar sesuatu untuk jawatan, maka dia akan menjadi pemimpin yang korup. Jadi saya mengharapkan teman-teman, dalam menghadapi sempena tahun baru 2023, sematkan di dada kita. Kita mahukan pemimpin untuk mereka memimpin dan kita tidak akan mendera mereka untuk mengeluarkan sebarang bayaran. Kita mahu hadirnya pemimpin UMNO menjelang 2023 ini, pemimpin yang bersih, yang tidak lagi korup, agar bahtera bangsa ini dapat terus dikembangkan layarnya, membawa harapan bangsa. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat tahun baru.